'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ayat kita ayat 33 berbunyi wa ma ursilu alaihim hafizin. Okey, wa ma ursilu alaihim hafizin. Wa dan ma tidaklah ursilu mereka dihantar. Mereka kat sini adalah orang-orang kafir. Wa dan ma tidaklah ursilu mereka dihantar alaihim ke atas mereka, iaitu ke atas orang-orang Islam. Jadi mereka pertama orang kafir, mereka kedua orang Islam. Hafizin sebagai penjaga. Okey, pendek je ayat ni. Poin Izawani tak ada baca poin Izawani ayat 33 ni, poin Izawani boleh. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah mereka dihantar, iaitu orang-orang kafir, ke atas mereka orang-orang Islam sebagai penjaga. Okey, ayat ni tak faham kalau tengok ni semata. Tolong baca sebelum dia poin Izawani 29 sampai 32. 29 sampai 32. Kita sekarang 33 kan? Baca daripada 29, ayat 29. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa mereka itu daripada orang-orang yang beriman, mereka ketawakan. 30. Dan apabila mereka lalu, iaitu orang kafir, dengan mereka mengerdipkan mata mereka. 1. Dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka kembali dalam keadaan gembira. 32. Terus? Dan apabila mereka melihat iaitu orang kafir melihat orang beriman, mereka berkata, yakni orang kafir, sesungguhnya mereka ini benar-benar orang-orang yang sesat. Okey, terima kasih Puan Izzawan. Dia ayat kita menceritakan tentang orang kafir kat dunia ni apa dia buat pada orang Islam. Pertama, mereka suka ketawakan orang Islam. Kedua, bila mereka sesama mereka tengok orang Islam lalu, mereka buat isyarat mata, wink each other. Buat isyarat mata untuk rendahkan orang Islam, perli orang Islam, hina orang Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka dapat buat macam tu pada orang Islam, mereka balik rumah puas hati sangat gembira. Macam mana orang lelaki gembira dapat tengok bola, orang lelaki gembira dapat pergi macam bila balik rumah puas hati. Contoh. Mereka contohlah juga. Balik rumah puas hati sebab dapat ejek orang Islam, hina orang Islam. Dan bila mereka tengok orang Islam, mereka mengatakan orang Islam ni orang sesat. Orang-orang Islam ni adalah orang-orang yang sesat. Maka Allah berfirman dalam ayat 33, Allah kata, dan tidaklah orang kafir itu dihantar untuk menjaga orang-orang Islam. Apa maksud ayat ni? Kalau bahasa kita sekarang panggil apa tak? Kalau bahasa kita sekarang mudahnya, Allah hantar kau bukan nak suruh sibuk hal orang. Itu maksud bahasa kita sekarang. Allah hantar kau ke dunia ni bukan nak suruh sibuk hal orang. Jadi orang musyrikin, mereka menyibuk urusan orang Islam sampai bagi masa untuk ketawakan, bagi masa untuk kata mereka sesat, bagi masa untuk mengutuk sesama mereka tentang orang Islam. Jadi Allah kata, Allah hantar kamu, wahai orang kafir, bukanlah untuk jaga orang Islam, maksudnya untuk sentiasa perhatikan mereka. Nak ejek mereka, nak hina mereka, lepas tu nak kata mereka sesat. Bukan. Allah hantar kamu bukan untuk jaga mereka. Makna sebenar, Allah hantar kamu untuk jaga diri kamu. Itu maksud dia. Kamu tak payah nak sibuk orang nak mengata dia sesat. Kamu tak payah sibuk orang nak mengata dia tak betul. Kamu tak payah sibuk nak gelakkan orang. Kamu tak payah sibuk nak wing each other untuk menghinakan kumpulan orang Islam tu. Allah hantar kamu bukan untuk sedemikian. Tapi Allah hantar kamu untuk sibukkan kamu dengan diri kamu sendiri. Jadi pengajaran daripada ayat ni, kalaulah kita ni duk sibuk banyak hal orang. Orang tu buat tu, kita mengata orang tu buat ni, kita duk cerita pasal dia. Maka cakap pada diri kita, Allah hantar aku untuk sibuk urusan dia ke? Allah hantar aku untuk jaga urusan dia ke? Dia pergi mana aku nak tahu, dia dengan siapa aku nak tahu.
Dia buat apa hari ni aku nak tahu. Dia solat Jumaat ke tak hari ni aku nak tahu. Adakah tu tujuan kita dihantar? Tak. Kita disuruh oleh Allah untuk sibukkan diri kita dengan amal kita. Bukan diri kita sibukkan dengan nak kata orang sesat, nak kata orang tu tak betul, kita semua betul. Okey, baik. Ayat ini, kalau ikut secara zahirnya, seolah-olah apa ikut secara zahirnya? Jangan jaga tepi kain orang. Betul kan? Jangan jaga tepi kain orang. Betul tak? Kalau saya kata agama Islam ni mengajar kita supaya jangan jaga tepi kain orang. Betul ke tak betul? Kalau ikut ayat ni, saya pun keluarkan statement lah. Saya kata apa? Agama Islam ajar kita jangan jaga tepi kain orang. Jadi jiran kita buat maksiat, orang dekat kita buat benda tak betul, biar je lah. Jaga kain sendiri sudah, jangan jaga kain orang. Macam tu ke? Jawapan dia tengok konteks ayat. Orang yang buat jahat, lalu dia sibuk urusan orang lain. Tengok ni point dia. Kalau ikut ayat ni semata-mata, seolah-olah saya nak beritahu, Allah ajar orang Islam jangan sibuk urusan orang. Sedangkan Islam tak ajar macam tu. Okey, Islam suruh kita amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tu sibuk ke tak sibuk urusan orang? Sibuklah kan? Ajak orang buat baik, cegah orang pada kemungkaran. Nyibuklah tu kita kata. Islam menggalakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan pengarang tafsir pedoman, iaitu Dr. Abdullah Abdul Syukur, beliau mengatakan, ulama-ulama mengatakan, beliau tulislah dalam buku dia, ulama-ulama mengatakan sekiranya rukun Islam itu ada 6. Sekarang ni rukun Islam 5 lah kan. Beliau mengatakan sekiranya rukun Islam itu ada 6, nescaya yang ke-6 adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kerana terlalu banyak ayat Quran dan terlalu banyak hadis menyuruh manusia buat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tu amar ma'ruf nahi munkar tu menyebut ke tak menyebut urusan orang? Menyebutlah urusan orang. Kan kita ini semayang mudah, tapi nak amar ma'ruf nahi munkar tu kena jumpa orang, kena bercakap dengan orang, kena tegur orang, kena nasihat orang. Baik, ayat ni Allah kata, aku hantar mereka, orang kafir, bukan nak suruh jaga urusan orang Islam. Jadi mana satu ni? Allah bagi tak kita jaga tepi kain orang? Allah bagi ke Allah tak bagi? Allah suruh ke Allah tak suruh? Kita menyebut urusan orang. Baik, macam ni cara jawabnya. Sekiranya kita orang yang bukan pendosa, kita orang yang dah beramal, kita orang yang hari-hari tak terlibat dengan maksiat, maka kita disuruh oleh agama untuk menyebut urusan orang. Maksud menyebut urusan orang tu apa dia? Ajak orang lain buat baik, cegah orang pada kemungkaran. Itu maksud dia. Tapi kalau kita sendiri kaki maksiat, kita tak semayang, kita sendiri terlibat dengan benda-benda larang, benda lalai, dalam masa yang sama kita sibuk tentang orang tu jaga semayang, orang tu tutup aurat, orang tu buat kebaikan. Kita duk sibuk mengata dia, kita duk sibuk cerita tak baik tentang dia, kita duk sibuk ambil tahu pasal dia. Itu yang tak dibolehkan. Maknanya dia tu dah buat baik, awak belum buat baik lagi, tiba-tiba awak menyebut urusan dia. Itu yang Allah marah. Tapi kalau awak dah buat baik, orang lain tak buat baik, awak tak kisah langsung, itu pun Allah marah. Nampak? Kena sesuai dengan keadaan, tengok situasi macam mana. Bukan semua tempat Allah suruh kita jangan sibuk hal orang, dan bukan semua tempat Allah suruh kita kena sibuk hal orang. Itu maksudnya ni. Boleh? Okey, baik. Jadi Allah kata pada orang kafir, kamu dihantar bukan untuk jaga urusan orang Islam. Kamu duk kata dia sesat, kamu duk kata dia gitu, gini. Bukan urusan kamu nak tentukan dia sesat. Yang tentukan orang tu sesat tak sesat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kamu. Baik, mengenai perbincangan kita hari ini, ada satu ayat Quran. Allah berfirman. Ayat Quran ni seolah-olah zahirnya macam tak bagi kita sibuk urusan orang. Puan ni telah baca surah Al-Ma'idah. Boleh surah Al-Ma'idah. Surah Ma'idah ke Al-An'am? Ma'idah tak silap saya. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Okey, muka surat 125 ayat 105. Puan ni. 105 Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu kerana orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Okey, puan ni kalau ikut ayat ni,
Kita boleh sibuk ke tak boleh sibuk urusan orang? Ha. Kita ikut ayat yang 2105 muka surat 125 ni. Tak. Kita perlu sibuk ke tak perlu sibuk urusan orang? Jangan sibuk, kata jaga dirimu. Betul lah tu zahir literal dia. Allah kata orang beriman, jaga diri kamu. Orang kafir yang sesat tu tidak akan beri efek langsung pada kamu apabila kamu telah dapat hidayah. Jadi seolah-olah zahir ayat ini, kita dah Islam, dah jaga semayang, orang kafir tu dia, aku. Dia punya kafir tak efek langsung ke aku. Betul kan? Itu zahir dia kan? Baik, jawapannya puan Nik dan sahabat-sahabat, Allah turunkan ayat ini setelah orang Islam dakwah orang kafir berkali-kali. Itu poin dia. Jadi setelah orang Islam dakwah orang kafir berkali-kali, lepas pada itu mereka tetap tak nak beriman, ke akhirat mereka tak boleh beri efek langsung pada orang beriman. Mereka tak boleh tuntut ke akhirat. Tapi kalau kita hari ni, jangan tengok orang lain, kita hari ni belum dakwah jiran, belum dakwah orang-orang sekeliling kita. Sebelum tu nak beritahu lah, hukum berdakwah, ajak orang pada Islam, ajak orang pada agama, fardu kifayah. Maknanya kat tempat kita, contohlah kat negeri kita, kat kampung kita, kat kawasan penempatan kita, tidak ada langsung orang Islam yang ajak orang kafir masuk Islam. Dan kita pun tak buat juga. Affected ke tak affected? Ke akhirat. Affected lah. Kita akan dipertanggungjawabkan lah ke akhirat. Jadi ayat ni, kalau ikut ayat tu semata, wahai orang beriman, jaga diri kamu. Orang kafir yang sesat tidak akan beri sebarang efek pada kamu. Ya, ayat tu turun untuk sahabat-sahabat yang telah bertungkus lumus, berhempas pulas dakwah orang kafir masuk Islam. Dah tak nak masuk juga, Allah kata, wahai orang beriman, cukuplah, kamu dah nasihat banyak kali dah. Kamu dah tegur banyak kali dah. So sekarang, fokus jaga diri kamu sudah. Orang kafir yang sesat tu, dia orang takkan beri efek langsung pada kamu apabila kamu telah dapat hidayah. Jadi jangan kita tengok ayat semata-mata lalu kita buat kesimpulan, jaga diri kita sudah, jangan sibuk urusan orang. Baik, jawapan dia, penerangan saya hari ini adalah tengok situasi, tengok keadaan. Bukan semua tempat kita boleh sibuk orang dan bukan semua tempat kita jangan sibuk urusan orang. Okey, baik, sama ayat seterusnya. Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita sekarang surah Al-Mutaffifin. Muka surat 588. Okey, ayat bawah sekali 34. Famaka al-yauma pada hari ini. Al-yauma pada hari ini. Maksud hari ini ni hari kiamat. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Min daripada al-kuffar, orang-orang kafir, yadhakun, mentertawakan. They shall laugh. Betul terjemah. Tuan tolong terjemah tuan, boleh tuan? Ayat kita bawah sekali tuan. Yang bawah sekali ni. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman pula tertawakan orang-orang yang kafir itu. Okey, tuan ayat 29 tuan, page yang sama, ayat 29 tadi dah baca kita ulang. 29, sorry. Sekarang betul tak? Cuma Sesungguhnya orang-orang yang derhaka, mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. Okey, baik. Terima kasih tuan. Allah kata kat dunia ni, orang-orang kafir yang derhaka ni, mereka semua selalu duk gelak-gelakkan orang beriman. Boleh? Ayat kita 34 pula. Ayat kita 34, Allah kata apa? Pada hari ini, orang beriman pula akan gelakkan orang kafir. Kat dunia, orang kafir duk gelak orang beriman. Sebab masa ni awal-awal Islam, orang beriman minoriti. Orang beriman miskin. Orang beriman tak pegang kuasa kat Mekah. Jadi orang kafir gelakkan orang-orang beriman. Kat dunia lah. Kat akhirat nanti Allah kata pada hari ini, orang beriman pula gelakkan orang kafir. Ayat ini ada dua makna. Satu makna literal. Apa yang dimaksudkan dengan makna zahir, literal? Makna literal ialah, ya, memang orang beriman betul-betul akan gelakkan orang kafir balik ke akhirat.
Menurut tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Qatadah. Qatadah menulis bahawasanya, bukan Qatadah, maafkan saya, Qatadah berkata, betul lah, Qatadah berkata, Ka'ab radhiyallahu telah berkata, sesungguhnya antara syurga dan neraka ada terdapat tingkat-tingkat. Apa makna tingkat macam mana? Wallahu a'lam lah. Apabila orang mukmin ingin melihat musuh-musuhnya kat dunia dulu, yang telah aniaya dia, yang telah seksa dia, yang telah buat zalim pada dia, orang mukmin boleh tengok. Lalu orang mukmin meninjau musuh-musuhnya melalui tingkap, dan mereka melihat, orang mukmin melihat musuh-musuh dia dalam keadaan terseksa dibakar api neraka. Maka di situ orang-orang mukmin mula menggelakkan ketawa, menggelakkan mereka dan mentertawakan mereka. Ini satu pendapat daripada Qatadah radhiyallahu anhu. Okey, apa sebab orang mukmin gelak pada orang kafir ke akhirat? Apa sebab orang mukmin gelak pada orang kafir ke akhirat? Antaranya, sebab-sebabnya ialah kat dunia dulu mereka gelakkan orang mukmin, sekarang orang mukmin tengok mereka kena siksa, orang mukmin gelakkan mereka. Yang pertama. Yang kedua, kat dunia dulu setiap kali orang mukmin dan Nabi menyampaikan kebenaran, mereka jadikan apa yang orang mukmin sampaikan tu, apa yang Nabi sampaikan tu sebagai bahan ejekan, bahan lawak. Maka ke akhirat, ketika mana orang mukmin teringat apa yang orang kafir kata pada mereka kat dunia, lalu melihat orang kafir kena bakar, maka mereka pun mentertawakan orang-orang kafir. Ini antara sebab-sebabnya lah. Yang ketiga, ada pendapat mengatakan, ini dalam tafsir Hasyiah Sawi, ketika mana orang kafir berada dalam neraka jahim, maka ada kata-kata yang disampaikan kepada ahli neraka, keluarlah. Lalu dibukakan pintu-pintu neraka. Maka orang dalam neraka mula berlari-lari menuju ke pintu neraka. Ketika mana mereka sampai dekat nak sampai pintu neraka yang dibuka tadi ditutup kembali. Ketika mana pintu neraka ditutup kembali, orang mukmin melihat situasi tersebut yang berlaku pada orang kafir, maka orang mukmin mentertawakan mereka. Ini bukan hadis, ini tafsir. Okey. Kemudian yang keempat, apabila orang mukmin masuk dalam syurga, maka mereka akan diperlihatkan oleh Allah akan orang-orang kafir yang sedang diazab dalam neraka. Mereka mendengar orang-orang kafir mengeluarkan berbagai-bagai perkataan menyesal, perkataan menghina, perkataan minta tolong. Jadi kata-kata orang kafir yang sedang kena azab dalam neraka tu membuat orang mukmin tertawa ke akhirat. Itu tafsiran pertama, kita kata tafsiran literal. Boleh? Tafsiran kedua dalam bahasa Arab dipanggil musyakalah. Tafsiran pertama tadi kita kata makna literal lah. Apa maksud makna literal? Memang orang kafir akan digelakkan oleh orang mukmin pada hari akhirat. Itu tafsiran pertama. Secara literalnya itulah makna dia. Tafsiran kedua dipanggil musyakalah. Apa makna musyakalah? Musyakalah dalam bahasa Arab maknanya ialah lafaz yang sama digunakan tapi tidak dimaksudkan. Lafaz yang sama digunakan tapi lafaz tersebut tidak dimaksudkan. Jelas Contoh, saya bagi contoh. Puan Nur Zakiyah telah baca boleh? Puan Nur Zakiyah, surah Hud. Semua buka boleh? Ni saya nak terangkan musyakalah. Surah Hud, saya cari muka surat je. Guna lafaz yang sama tapi kita tidak maksudkannya. Sorry saya cari muka surat, tak jumpa muka surat. Okey, muka surat 226. Ayat 38-39. Boleh Puan Nur Zakiyah? Boleh Ustaz. 228. 38-39. Ya, 38-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mulailah dia iaitu Nuh membina bahtera. Setiap kali pemimpin kaumnya melalui tempatnya, mereka mengejek-ejeknya. Dia Nuh berkata,
Jika kamu mengejek-ejek kami, maka kami pun akan mengejek-ejekmu sebagaimana yang kamu lakukan terhadap kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan ditimpa azab lagi menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiah. Sama Ustaz. Sahabat-sahabat sekalian biasa dengar kisah Nabi Nuh kan? Kisah Nabi Nuh. Pernah tak dengar mana-mana ustaz ceramah ke, pernah baca kisah Nabi Nuh ke, pernah tengok YouTube ke? Lepas berlaku banjir besar, Nabi Nuh dah naik kapal, Nabi Nuh ejek balik orang yang lemas. Kakak padang muka dulu ejek aku. Cakap aku tak gila, tak betul buat kapal tengah-tengah darat, tengah-tengah tanah, jauh pada sungai, jauh pada laut. Sekarang aku selamat atas kapal, kamu semua mati lemah padang muka. Kakak. Masa ni Nabi Nuh buat kapal jauh pada laut, mereka gelakkan Nabi Nuh. Mereka anggap Nabi Nuh gila buat kapal jauh pada laut. Sedangkan Allah perintahkan. Tapi siapa pernah dengar mana-mana ustaz ceramah ke, pernah baca buku ke, baca kat Google ke, dengar YouTube ke, lepas Nabi Nuh naik kapal bersama 83 orang atau 84 orang, Nabi Nuh naik kapal, Nabi Nuh tengok orang kafir yang mati lemas tu, Nabi Nuh gelak. Kakak padang muka, dulu gelak kat aku, sekarang aku gelak kat kau pula. Ada siapa pernah dengar? Ada tak? Ada ke tak ada? Tuan-tuan dan puan-puan. Tak pernah lah pula. Ada, tak pernah Ustaz. Tak pernah. Tak pernah kan? Puan Nik pun tak pernah Puan Nik? Tak pernah. Tapi ikut ayat tadi, apa yang Nabi Nuh kata? Kalau ikut ayat tadi, Puan Nur Zakiah, apa Nabi Nuh kata? Puan Nur Zakiah, ayat yang Puan Nur Zakiah baca tadi, apa Nabi Nuh kata? Nabi Nuh kata, mereka mengejek-ejek Nuh, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana yang kamu lakukan terhadap kami. Jadi bermakna dia akan mengejek kembalilah kat dia orang ni. Ya. Tapi pernah dengar, kalau ikut ayat ni, terima kasih Puan Nur Zakiah, Nabi Nuh kata, sekarang ejek aku, nanti aku ejek kau balik. Kau tunggu. Nanti ada hari dia aku ejek kau balik. Mungkin masa tu kawan-kawan Nabi Nuh kata apa? Ada lori, ada bas. Ada hari aku balas. Ada hobi, ada batas. Ada hari aku balas. Pernah dengar tak Nabi Nuh dalam tafsir ke dalam mana-mana, Nabi Nuh ejek balik diorang? Tak. Bahkan Nabi Nuh menangis ketika mana tengok kaum dia mati lemas tersebut dalam keadaan kafir. Jadi Nabi Nuh guna lafaz yang sama kan? Kau ejek aku ejek kau. Okay, if you mock at us, so do we mock at you. Likewise for your mocking. Itu bahasa Inggeris. Jadi kalau ikut ayat ni, Nabi Nuh kata, kau sekarang kau ejek aku, nanti aku ejek kau balik. Pernah dengar Nabi Nuh ejek mereka balik? Tak pernah dengar kan? Betul Nabi Nuh kata macam ni. Ini dipanggil musyakalah. Maksud musyakalah, guna kata-kata yang sama, tetapi tidak dimaksudkan kata-kata tersebut. Ini panggil musyakalah. Contoh, biasa kita dengar ayat, wa makaru wa makarallah. They plot, against Allah, and Allah plot to them. Tuan-tuan, orang kafir nak rosakkan agama Islam, mereka kena buat perancangan jahat. Betul kan? Allah nak hancurkan orang kafir, perlu pada perancangan juga ke? Allah kena meeting dengan malaikat, mesyuarat tergempar PIBG antara Allah dengan malaikat. Macam mana nak hancurkan orang kafir? Ada macam tu? Tak. Allah perlu perancangan, Allah perlu plot juga ke? Nak hancurkan orang kafir? Tak. Tengok, ni ayat ni kita biasa ni biasa dengar lah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tolong baca dia boleh? Puan Salmah Kasim, tolong baca Puan Salmah boleh? Ustaz apa Ustaz? Saya cari sekejap Surah Ali Imran, muka surat 57. Ayat yang ke-54. Muka surat 57 ayat 54. Wa makaru, they plot. Wa makara, takkan nak terjemah Allah plot juga? Boleh? Muka surat 57 ayat 54. Dan mereka, orang-orang kafir, melakukan tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Perkataan membalas, terima kasih Puan Salma. Perkataan membalas tu ditambah untuk mengelakkan salah faham. Cuba perkataan membalas tidak ada. Macam mana terjemah dia? Orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membuat tipu daya.
Allah kena buat tipu daya juga. Allah pun kena buat plot juga untuk hancurkan orang kafir. Mana ada? Betul? Perkataan sama digunakan tapi tidak dimaksudkan. Perkataan sama digunakan tapi perkataan tersebut tidak dimaksudkan. Jelas maksud ni ya? Okey. Jadi ayat kita sekarang. Allah kata ke akhirat nanti pada hari ini orang Islam akan gelakkan orang kafir semula. Saya nak tanyalah sahabat-sahabat. Kita dah masuk syurga nanti. Kita dah masuk syurga ke akhirat nanti. Amin. Siapa di kalangan kita nak gelakkan orang kafir? Boleh tak beritahu? Ustaz, saya dah lama berazam. Masuk syurga saya nak gelakkan orang kafir. Ada tak siapa-siapa? Kita lah, orang Islam masuk syurga nanti. Dia nak gelakkan orang kafir. Dia nak ketawakan orang kafir. Ada tak siapa-siapa? Ada? Siapa-siapa di kalangan kita yang ikut ayat ni, Allah kata orang beriman akan ketawakan orang kafir. Di akhirat nanti, aku masuk syurga, kawan-kawan kafir, orang kafir masuk neraka. Aku akan gelakkan mereka. Kak, berhabis-habisan. Ada tak siapa nak buat macam tu? Sahabat-sahabat, ada? Tak pernah terfikir lagi Ustaz. Tak pernah terfikir? Ya, Puan Rosimah? Puan Rosimah? Masuk syurga pun tak pasti lagi Ustaz. Okey, masuk syurga pun tak pasti, betul. Tapi kalau dapat masuk, Puan Rosimah? Tak tahulah Ustaz. Kasih takut. Kita dah sibuk bergembira dalam syurga, nak gelakkan orang apa lagi? Biar dia lah dalam neraka nak jadi apa pun. Tuan-tuan, kita dah dapat syurga, kita nak balas dendam lagi tak pada orang yang pernah ejek kita? Kita dah dapat syurga, kita nak balas dendam lagi tak pada orang yang telah menganiaya, menzalimi, ejek, perli, sindir, kutuk? Tak ada. Jadi ayat kita sekarang untuk 34 ni ada dua kemungkinan. Apa maksud dua kemungkinan? Kemungkinan pertama memang makna literal 100%. Apa maksud makna literal 100%? Memang Allah buat orang beriman akan gelakkan orang kafir. Itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua sebagaimana saya terangkan lagi. Allah hanya guna lafaz yang sama. Sebab ayat 29 kan? Page yang kita sama, page 588 kita sekarang ni. Ayat 29. Okay, ayat 29. Minal ladzina amanu yadhakun. Belakang sekali yadhakun. Ayat 34. Minal kuffar yadhakun. Allah guna perkataan yang sama. Yadhakun. Okay? Yadhakun. Tetapi lafaz tersebut tidak dimaksudkan. Boleh? Dalam bahasa Melayu saya tak reti nak bagi contoh, nak bagi analogi dalam bahasa Melayu. Saya tak reti nak buat. Perkataan tu disebut tetapi tidak dimaksudkan. Contoh, ni saya bolehlah bagi satu analogi yang bagi saya hampir-hampir tepat. Analogi ni mungkin tak tepat sangat tapi hampir-hampir tepatlah. Contoh, ni sekadar contoh. Saya ada syarikat, ada pekerja-pekerja bawah saya. Syarikat tu saya punya lah, ramailah staff-staff bawah saya. Jadi ada seorang staff saya ni dia tipu. Apa maksud tipu? Dia masuk kerja lambat tapi dia suruh kawan dia punch card untuk dia. Contoh. Ingat dia tak tahulah sebab staff ramai kan. Lepas tu dia balik kerja awal. Dia tak punch card lagi. Apa dia? Sana. Tepi. Apa? Okey, baik. Maafkan saya. Ingatkan ada orang tanya. Okey, jelas. Saya ada syarikat, ada seorang ramai staff saya kerja. So, ada seorang kerja saya ni dia masuk kerja lambat. Dia suruh kawan dia tolong punch card untuk dia. Jadi kalau ikut awal je lah dia sokmor. Lepas tu dia balik awal. Tapi disuruh kawan dia yang overtime, yang kerja overtime, punch card masa nak balik pukul 10 malam kan. Jadi dia ni menganggap dia akan dapat gaji lebih hujung bulan. Pertama gaji basic, yang kedua gaji OT macam kawan-kawan dia yang lain. Sebab apa? Sebab bos mana tahu. Bukan ramai sangat staff dia bukan perasan pun. Aku masuk lambat, aku suruh orang punch card. Aku balik awal, aku suruh orang punch card lambat kat aku. Aku punya punch card tu konon-konon aku OT. Dia bukan tahu pun. Contoh. Sedangkan saya owner syarikat, saya tahu apa dia buat. Saya tengok. Jadi hujung bulan, dia ni berangan dapat gaji lebih lah. Basic 1,500 mungkin kalau ikut OT dia buat hari-hari. Hari-hari dia buat OT 22 hari, OT dia buat full. Mungkin dia kata dia akan dapat 2,500 lah contoh. Jadi dia perasan ataupun dia bayangkan dia akan dapat 2,500.
Tiba-tiba hari bagi gaji. Hari bagi gaji. Saya bagi dia 1,500 je. Basic yang patut dia dapat. 1,500. Dia pun tanya, bos, kenapa saya dapat 1,500 je bos? Kalau cuba tengok, bos tengok rekod saya. Hari-hari saya OT bos kalau tengok rekod saya. Saya pun kata apa kat dia? Hang nak kenalkan aku, biar aku kenalkan hang balik. Ayat saya, hang nak kenalkan aku, biar aku kenalkan hang balik. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Adakah saya kenalkan dia? Saya tak kenalkan dia. Dia tetap dapat apa yang patut dia dapat. Gaji basic tetap dia dapat. Gaji basic tetap dia dapat. Tetapi OT yang dia tipu tu dia tak dapat langsung kan. Jadi saya kata apa? Hang nak kenalkan aku, biar aku kenalkan hang balik. Hang nak kelentong aku, biar aku kelentong hang balik. Nampak? Saya guna lafaz yang sama. Hang nak kenalkan aku kenalkan hang balik. Adakah saya kenalkan dia? Saya tak kenalkan dia. Saya hanya bagi apa yang patut dia dapat. Yang dia tipu tadi saya tak bagi. Jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Sesuai tak analogi ni? Saya nak tanyalah. Cikgu-cikgu ada, pensyarah ada. Sesuai tak sesuai analogi ni? Puan Rozakiah, sebagai orang dah lama mengajar kat UM. Wallahualam Ustaz, boleh kot. Boleh lah kan? Saya tak jumpa lagi perkataan yang sesuai untuk buat analogi dalam bab ni dalam bahasa Melayu. Okey? Tapi itulah makna dia. Lafaz tu disebut sebiji, tetapi tidak dimaksudkan lafaz tersebut. Samalah juga. Allah kata orang Islam akan ketawakan orang kafir ke akhirat. Adakah kita akan ketawakan orang kafir ke akhirat? Agak-agak orang Islam nak ketawakan orang kafir ke akhirat. Nabi SAW, ketika mana ada sahabat baca kat Nabi SAW surah An-Nisa sampai satu ayat. Sampai satu ayat tu, apa terjemah dia? Pada hari ini, aku akan jadikan kau sebagai saksi untuk mereka. Setiap umat aku akan ambil seorang Nabi untuk jadi saksi. Saksi untuk mendakwakan, untuk membela. Dan kau, Allah kata kat Nabi Muhammad, aku akan panggil ke akhirat untuk jadi saksi mendakwa umat kau. Nabi menangis. Nabi SAW menangis. Kerana ke akhirat nanti Nabi akan menjadi saksi pendakwa untuk Allah azab umat Nabi yang lawan Nabi. Nabi menangis. Nabi SAW menangis. Agak-agak macam ni punya manusia. Ke akhirat nak gelakkan orang. Kakak pada muka. Dulu ejek aku. Dulu kata aku sesat. Sekarang biar aku pula ejek kau. Okey? Wallahu a'lam. Dalam tafsir, selagi mana ayat tu boleh dipakai makna zahir, pakai makna zahir. Selagi mana ayat tu boleh dipakai makna literal, boleh pakai makna literal. Tetapi, bila sesuatu ayat tak boleh pakai makna literal, maka ayat tersebut wajib ditakwilkan dengan makna yang sesuai. Contoh ayat tangan Allah. Contoh ayat tangan Allah. Boleh tak pakai makna literal tangan Allah? Allah ada tangan. Tak boleh. Pakai makna literal tak boleh, tak sesuai. Maka untuk ayat tangan Allah kena takwil. Apa maksud tangan Allah? Bantuan Allah boleh, pemberian Allah boleh. Kerana tak sesuai pakai makna literal. Boleh. Adapun ayat kita sekarang, dua-dua kemungkinan boleh. Pakai makna literal boleh. Ataupun yang kedua, kita panggil Allah hanya guna lafaz yang sama untuk kenakan orang kafir, tetapi Allah tidak memaksudkannya. Okey, wallahu a'lam. Okey, baik, seterusnya. Ayat baru, second last, muka surat 589. Muka surat 589. Ala atas al-araiki pelamin-pelamin. Al-araiki pelamin-pelamin. Yanzurun mereka melihat. Yanzurun mereka melihat. Hal adakah soalan Thuwiba dibalas ataupun diberi balasan. Thuwiba dibalas boleh, diberi balasan boleh. Al-kuffar orang-orang kafir. Al-kuffar orang-orang kafir. Ma terhadap apa yang, terjemah ma terhadap apa yang, okey. Kanu mereka dahulunya yaf'alun lakukan, kerjakan, semua boleh. Yaf'alun lakukan, kerjakan, semua boleh. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Rosimah Kasim terjemahkan boleh, Puan Rosimah? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka duduk berehat di atas pelamin-pelamin sambil melihat. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan, hukuman terhadap apa yang telah mereka lakukan?
Okey, terima kasih Puan Rasimah. Terima kasih. Orang kafir, orang Islam akan dapat melihat orang kafir di neraka. Ni confirm. Orang Islam memang akan dapat melihat orang kafir di neraka. Tolong baca dia boleh? Wan Nur Hidayah Ahmad tolong baca. Ni ada dalam surah Saffat. Orang Islam nanti dia ada anjung tinjau. Anjung tinjau tu dia boleh meninjau-ninjau orang-orang yang ada dalam neraka. Tu confirm. Adapun nak gelak tak nak gelak, wallahu a'lam. Okey. Tolong baca ya, Puan Nur Hidayah tolong baca. Muka surat 447 ayat 50 sampai 55. 50 sampai 55. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mereka menghadap satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Ia berkata, apakah kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah serta tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata, maukah kamu meninjau teman-temanku itu? 55. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Terima kasih Puan Hidayah. Na'udzubillah min zalik. Orang dalam syurga boleh meninjau-ninjau teman dia, kawan dia dulu berada dalam neraka, dibakar di tengah-tengah neraka. Ni confirm. Okay, sama ada kena pergi tinjau ataupun tak perlu tinjau. Duduk atas pelamin-pelamin, duduk atas katil-katil dia dalam singgasana di dalam syurga sambil melihat orang-orang kafir kena azab dalam neraka. Apa tujuan Allah bagi orang Islam dapat tengok orang kafir dalam neraka kena azab? Apa tujuan dia? Seronok ke? Bukan nak suruh seronok, tapi nak suruh datang perasaan bersyukur sangat-sangat kita tak kena macam mereka kena. Kita tak diazab, kita tak diberi musibah sebagaimana mereka diberi musibah. Syukurlah. Macam mana kat dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan, sunat kita sujud syukur bila kita tengok orang lain kena musibah. Sunat kita sujud syukur bila kita tengok orang lain kena musibah. Tapi kena ingat, bukan sujud syukur depan dia. Dia accident, kereta hancur. Okay, dia accident kita dia hancur, baru beli semalam. Hari ni accident kita hancur. Kita pun pergi, apa saja sujud depan dia. Kenapa? Ustaz kata sunat. Sujud syukur depan orang kena musibah, muja aku tak kena musibah. Salah. Sunat kita sujud syukur bila tengok orang kena musibah dan musibah tersebut tak kena kat kita. Tapi bukan depan orang yang ditimpa musibah tersebut. Okay. Tak ada langsung. Untuk kena musibah kita, Alhamdulillah aku tak kena, anak aku tak kena, Alhamdulillah. Itu bukan Islam ajar cara macam tu. Okay, baik. Seterusnya. Okay, ayat terakhir surah Al-Mutaffifin ni, ini soalan. Soalan ni ada dua kemungkinan. Pertama, soalan ini ditanya oleh Allah kepada orang-orang dalam syurga. Pertama, soalan ini ditanya oleh Allah kepada orang-orang dalam syurga. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi macam mana bunyi soalan dia? Dia kena ada intonasi soalan dan soalan tu berbentuk apa ya? Penekanan. Contoh, seorang ayah dia telah banyak keluarkan duit untuk anak-anak dia belajar. Tapi anak dia malas belajar, anak dia fail dalam pelajaran. Maka ayah dia tanya soalan. Bukankah ayah dah banyak habis duit untuk kamu belajar? Soalan ayah dia tanya. Ayah dia keluar duit banyak. Anak dia tuition, bagi tuition. Anak dia nak beli buku, beli buku. Anak dia nak beli beg sekolah mahal, beli beg sekolah mahal. Nak beli pensel buat mahal, beli pensel buat mahal. Nak beli kasut sekolah jenama, kawan-kawan pakai kasut sekolah jenama. Dia pun beli juga kasut sekolah jenama. Tapi belajar malas. Maka masa ayah dia nak marah ke anak dia, ayah dia tanya satu soalan. Bukankah ayah dah banyak habis duit untuk kamu? Bukankah ayah dah banyak kau habis duit untuk bayar tu, bayar ni untuk kamu? Soalan kan? Agak-agak anak dia jawab apa? Oh, ayah banyak kau. Tak silap ayah saya banyak kau ayah habis duit untuk saya. Banyaklah, rasa-rasa banyak. Tu memang tak cerdik sungguh anak macam tu. Ini soalan. Tetapi soalan ini Alhamdulillah.
Ini soalan. Tetapi soalan ini berbentuk penekanan untuk menguatkan sesuatu kenyataan. Soalan, tapi soalan ini sebenarnya satu penekanan untuk menguatkan satu kenyataan. Maknanya, ayah memang dah banyak keluarkan duit belanja untuk kamu belajar. Tu hakikat, itulah fakta. Takkan anak dia jawab, banyak ke ayah? Saya tak pasti banyak tak banyak. Nantilah saya dah masa saya kira balik. Anak macam tu patut dilempang dah. Dah malas belajar, tu pun tak faham makna lagi. Nampak soalan? Tapi bukan nak bertanya tak, nak menguatkan satu kenyataan. So sekarang, Allah tanya orang Islam yang masuk dalam syurga. Allah kata, ketika mana orang Islam tengok orang kafir kena azab dalam neraka tu, Allah tanya orang Islam satu soalan. Bukankah mereka diberi balasan dalam neraka tu disebabkan apa yang mereka buat? Ataupun, terjemah satu lagi, bukankah mereka diberi balasan sesuai dengan perbuatan mereka yang mereka buat kat dunia dulu? Nampak? Ini soalan. Jadi, tak adalah orang Islam akan kata, kesian dia kan, dia buat salah sikit je tapi kena masuk neraka lama. Kesian dia kan, dia kafir tapi tak pernah bunuh orang, tak pernah aniaya orang, tak pernah zalimi orang, tapi kena masuk neraka lama-lama. Kesian lah. Kesian. Patut 10 tahun je, tapi tengok dah berapa lama. Tak ada. Orang Islam tak akan cakap macam tu pada hari akhirat. Kerana orang Islam tahu Allah Maha Adil dan setiap keputusan Allah adalah adil, tidak menzalimi seseorang pun. Jadi Allah tanya soalan pada orang Islam tu nak beritahu, orang kafir yang kamu tengok kena azab, orang kafir yang kamu tengok masuk neraka tu, mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka buat kat dunia dahulu. Okey, baik. Ini tafsiran yang pertama, Allah yang cakap kata-kata ni kepada orang mukmin. Tafsiran yang kedua, kata-kata ni dilafazkan, diucapkan oleh orang mukmin sesama mereka. Orang mukmin masuk syurga, tengok orang kafir kena azab dalam neraka. Jadi sesama mukmin, sesama orang-orang mukmin yang masuk syurga, mereka bertanya sama mereka soalan. Bukankah mereka tu dapat azab sesuai dengan apa mereka buat kat dunia dulu? Maka kalau ada yang nak menjawab, maka jawapan sesuai apa dia? Na'am. Apa so na'am? Ya. Ataupun bala. Boleh tak? Bala. Contoh ayat akhir surah Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surah At-Tin kan? Bukankah Allah yang maha adil dalam buat keputusan di kalangan buat keputusan? Bukankah Allah yang maha adil, yang maha bijaksana di kalangan bijaksana? Soalan. Tapi sebenarnya nak menguatkan sesuatu kenyataan. Boleh ya? Di akhirat nanti tidak akan ada seseorang pun yang dizalimi. Bahkan Allah SWT sebut perkataan Allah tak zalim ni nakiran. Allah nak beritahu Allah tidak akan menzalimi manusia walaupun sekadar apa ni? Garisan dekat biji kurma. Sikit tu pun Allah tak zalim. Jadi tak ada orang yang akan kata, kenapa teruk sangat dia kena azab kan? Dia buat salah sikit je tapi kena azab sampai macam tu sekali. Tak boleh ke Allah bagi 5 tahun ke 10 tahun ke? Tak ada orang cakap macam tu. Kenapa Allah tak pernah dan tak akan menzalimi? Orang yang masuk neraka tu, mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tengok muka surat 98. Tolong baca Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah muka surat 98. Surah An-Nisa. Ayat yang ke 124. 124. Surah An-Nisa 124 guys. Ada Puan Maisarah? Ada juga. Berapa muka surat apa tadi? Muka surat pula. Apa nama ayat? Ayat 124. Okey. Dan auzubillahi minasyaitonirrajim, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Satu page lagi Puan. 86 ayat 49.
apa Ustaz ni? Baca sini. Surah, An-Nisa juga, okey. page 86, ayat 49. Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad kepada orang-orang yang membersihkan ataupun memuji diri sendiri, padahal perkara itu bukan hak manusia, bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan ataupun memuji sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya, dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasan mereka sedikit pun. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Kedua-dua ayat tadi digunakan perkataan sedikit pun. Tapi sedikit pun kat sini tak digunakan perkataan qalil. Kan? Qalil tak digunakan qalil. Qalil sedikit. Qalil sedikit, syuaya sedikit. Tapi perkataan digunakan naqiran, fatilan. Naqiran tu atau naqiran? Naqiran ni adalah garisan yang ada kat biji kurma. Buah kurma tu dah kecil. Buah kurma kecil, biji dia pun kecil. Biji buah kurma besar ni je biji kurma. Dekat biji kurma tu ada satu garisan, line. Ada satu line kan, kat biji kurma ada satu line. Jadi line kat biji kurma tu dipanggil naqiran. Jadi Allah tak akan menzalimi manusia walaupun sekadar sebesar garisan kat biji kurma. Tu nak beritahu betapa Allah tidak akan menzalimi orang sikit pun. Bukan sebesar biji kurma, tak sampai pun, takkan sama pun dengan saiz sebesar, sekecil garisan yang ada kat tengah-tengah biji kurma. Tu Allah nak beritahu betapa Allah tak zalimi sedikit pun. Jadi orang yang masuk neraka, mereka masuk kerana mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun. Jadi soalan, Allah tengok orang Islam tengok orang kafir kena azab, maka Allah kata, bukankah mereka kena azab sesuai dengan balasan mereka? Contoh hari ni ada orang buat jahat, bunuh orang. Dibunuh orang, dibakar orang, bukan seorang, 4-5 orang. Lalu hakim menjatuhkan dia kena hukuman gantung sampai mati. Ada tak orang kata, kesianlah dia kena gantung sampai mati. Dia bunuh orang, bakar orang, jahatlah dia ni. Lepas tu hakim menjatuhkan hukuman dia kena gantung sampai mati. Ada tak orang akan kata, zalimnya hukuman tersebut, tak boleh ke bagi dia penjara saja? Tak boleh ke bagi dia hukuman sebat saja? Ni kesianlah dia kena gantung sampai mati. Tak ada. Semua orang akan puas hati dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tersebut. Semua orang akan puas hati, tepuk tangan. Bagus. Memang patut mati pun dia ni, tak guna hidup. Contohlah kan. Macam itulah juga ke akhirat. Semua orang akan berpuas hati terhadap setiap hukuman yang Allah bagi pada orang kafir. Tak ada seorang pun yang akan tertanya-tanya, kenapa dia orang kena bakar sampai macam ni sekali? Jahat sangat ke dia orang? Teruk sangat ke dia orang? Tidak ada. Allah tanya soalan, Allah nak beri kenyataan. Mereka kena azab, diberi balasan yang teruk dalam neraka sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Okey, alhamdulillah selesai surah Al-Mutaffifin. Sekarang kita nak masuk surah, ya? Boleh tanya sikit? Boleh? Boleh ke orang di syurga menolong temannya di neraka nanti? Okey. Boleh ke orang di syurga menolong temannya di neraka nanti? Berdasarkan ayat Quran, kita tak jumpa para simah. Tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, ada orang-orang yang boleh memberi syafaat. Ada orang-orang yang boleh memberi syafaat dalam neraka. Ada satu hadis, saya lupa dia punya matan dia lah, tapi maknanya lebih kurang macam ni. Makna hadis tu lebih kurang macam ni. Tuan-tuan mungkin pernah dengar ustaz-ustaz ceramah bab ni lah. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Hadis sahih lah ni. Ke akhirat nanti, ketika mana orang baik ni masuk syurga, dia tengok ada kawan-kawan dia yang tak ada kat dunia dulu. Kat dunia dulu, kawan-kawan ni biasa pergi masjid dengan dia, kawan-kawan ni biasa masuk kelas agama dengan dia, biasa buat baik dengan dia. Tapi ketika mana dalam syurga, dia tengok kawan-kawan dia ni tak ada. Maka dia bertanya pada Allah SWT. Allah mengatakan mereka dalam neraka, panggillah mereka, ajallah mereka masuk syurga bersama kamu. Ada di kalangan mereka yang api neraka telah pun mencecah buku lali. Ada di kalangan mereka api neraka telah pun mencecah lutut. Ada di kalangan mereka api neraka telah pun mencecah pinggang. Hadis ni timbul berbagai soalan lah para simah. Tuan-tuan, hadis ni kalau kita ikut literal dia,
Jadi lepas sahabat ni, orang dalam syurga ni pergi ke Allahumma salli ala Muhammad, pergi ke neraka, tengok kawan dia baik, kawan-kawan dia yang baik dekat dunia dulu sama macam dia, maka lelaki yang syurga ni tadi boleh selamatkan kawan dia, keluarkan pada neraka, masuk syurga balik. Ada hadis tu. Hadis sahih Muslim. Siapa pernah dengar hadis ni? Tanya dulu, siapa pernah dengar hadis ni? Ada tak siapa pernah dengar hadis ni? Tuan-tuan? Ada dengar cerita lah tapi tak pernah dengar hadisnya. Okey, saya pun sebab soalan baru tanya malam ni tak sempat nak cari hadis lah tadi, tapi tak apalah, saya share hadis ni. Sahabat lain ada pernah dengar tak hadis ni? Puan Nur Zakiyah? Tak pernah dengar Ustaz, cuma Tuhan. Tak mungkin tak pernah dengar Puan Nur Zakiyah. Dalam kelas Ustaz lah ya. Dalam kelas saya. Kelas Ustaz yang mana pun dah tak ingat. Masa saya sampaikan hadis tu, Tuan J. Kamarudi ada tanya 1-2 soalan tak silap saya. Puan ni tak pernah dengar hadis ni, Puan ni Tak pasti Ustaz. Tak pasti Kalau saya dapat share gitu lagi bagus. Tapi tak apalah. Jadi memang ada hadis tu. Tapi kalau lah hadis tu kita faham makna literal. Apa makna literal hadis tu? Seolah-olah orang tu patutnya masuk syurga tapi dia kena masuk dalam neraka. Orang tu patutnya masuk syurga tapi dia masuk dalam neraka. Lalu kawan dia yang masuk syurga perasan, dia kawan aku baik tapi kena masuk neraka. Dia ambil kawan dia, selamatkan kawan dia, masuk syurga. Kalau lah hadis ni literal makna macam tu, agak-agak apa dia punya persoalan yang timbul? Tuan-tuan dan puan-puan. Seolah-olah penghakiman Allah Ta'ala tu salah. Seolah-olah penghakiman Allah Ta'ala ke akhirat tu silap. Orang ni patutnya masuk syurga, Allah pun dalam neraka. Lepas tu kawan dia yang masuk syurga tengok, dia kawan aku baik macam aku ni, dulu ada majlis agama. Pernah dengar tak Ustazah Asma pernah cakap dalam ceramah, dia kata kalau tuan-tuan masuk syurga tengok saya tak ada, saya dalam neraka, ambillah saya, keluarkan saya, jumpalah Allah, suruhlah minta pada Allah untuk Allah selamatkan saya, buat masuk syurga. Itu kelebihan kawan orang baik. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Ustazah Asma pernah cakap hadis ni. Ya, Puan Rasimah pernah dengar ke? Ada. Nah, kan Ustazah dia kata kalau tuan-tuan masuk syurga, tengok saya tak ada, carilah saya kat neraka, tolong selamatkan saya. Pernah dengar kan? Ya. Memang ada hadis tu. Cuma, adakah hadis tu, ya? Tak silap ada lagu. Ada lagu? Lagu Based on hadis lah. Tapi hadis tu dia bukan musalsal lah. Siapa tak pastilah. Kalau dia macam ada seorang ustaz tu dia share tapi dia padam. Mungkin dia punya tahap hadis kot, saya tak sure. Bukan musalsal kot, dia panggil muttasil. Muttasil kot. Bukan musalsal. Okey, tak apa. Jadi, tak apalah, kita bincang terus hadis tu. Jadi tuan-tuan, kalau lah hadis tu makna literal kita ambil, maknanya penghakiman Allah Ta'ala ke akhirat ada silap. Sampai orang yang patutnya masuk syurga dia masukkan ke neraka. Itu satu. Yang kedua, hadis tu berbunyi, ada kawan dia yang dah dibakar neraka sampai ke buku lali. Ada sampai ke lutut. Ada sampai ke pinggang. Tuan-tuan rasa logik tak? Nak tanya satu soalan lah. Hadis sahih ni, logik tak? Orang tu dibakar dalam neraka, api neraka dah sampai ke buku lali, dah sampai ke lutut, dah sampai ke pinggang. Tapi masih lagi sempat diselamatkan oleh kawan dia yang baik ni tadi. Cuba jawab soalan ni. Tuan-tuan rasa macam mana? Logik ke tak logik? Orang tu api neraka dah sampai kat lutut dah. Sampai kat pinggang dia boleh selamatkan lagi kawan dia. Tuan-tuan, logik ke tak logik? Nantilah saya share. Mungkin saya akan share seorang kalau saya jumpa hadis tu. Ustaz Syamsuri pun, Ustaz Datuk Syamsuri pun pernah share hadis. Tuan-tuan rasa logik tak? Orang tu dah kena bakar dalam neraka. Kan? Orang tu dah kena bakar dalam neraka. Lalu diselamatkan oleh kawan dia. Logik ke tak logik? Kalau dengan izin Allah segalanya boleh Ustaz. Dengan izin Allah segalanya Saya pun nak kata begitu juga. Kalau Allah ampun, Allah terima permintaan kawan dia tu, rayuan kawan dia tu, macam kita berdoa sekarang kan. Setiap kali kita semayang, kita berdoa bukan untuk kita saja, pada kaum muslim semua. Jadi kalau Allah Ta'ala terima kita punya doa tu, okey lah kot.
okey lah. Kalau terima sekarang, okey tu. Kita semua setuju kalau terima sekarang. Ni soalannya, orang tu dah masuk neraka. Dah kena bakar sampai ke lutut, sampai ke buku lali. Sedangkan, pernah dengar tak hadis Abu Talib masuk neraka? Hanya dipakaikan terompah daripada api neraka. Kan? Apa jadi pada Abu Talib? Menggelegak sampai ke otak. Sampai kepala dia habis. Menggelegak. Pakai terompah saja. Abu Talib. Tiba-tiba orang tu kena bakar sampai ke buku lali, sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Masih lagi boleh diselamatkan. Jadi, mengenai hadis ni, salah satu pendapat ialah apa dia? Orang yang baik, orang yang betul-betul baik, orang yang betul-betul beramal, dia akan bersama kawan-kawan dia dalam syurga. Jadi sebagaimana kawan dia baik masuk syurga, dia pun yang baik masuk syurga juga. Tak mungkin kawan dia baik macam kawan dia. Tapi ke akhirat dia masuk neraka, kawan dia masuk syurga. Ini salah satu tafsiran pada hadis tersebut. Okey? Jadi soalan Puan Rosimah Kasim tadi, boleh tak orang dalam syurga menyelamatkan orang dalam neraka? Jawapan dia daripada hadis tadi, bolehlah kalau ikut mana literal dia. Ataupun ada satu hadis, orang yang hafal Quran. Ini hadis ni ada riwayat Imam Tirmizi daripada Ali bin Abi Talib, orang yang hafal Quran, membaca Quran lalu menghafalnya, dia menghalalkan apa yang Allah kata halal, dia mengharamkan apa Allah kata haram, dia dapat menyelamatkan 10 ahli keluarga dia yang patut masuk neraka dapat masuk ke syurga. Ini ada hadis dia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tetapi hadis ni, sahabat-sahabat sekalian, keluarga dia itu belum masuk neraka lagi. Keluarga dia itu belum lagi masuk neraka. Maksudnya lepas timbang, lepas penghakiman, patutnya ke neraka. Keluarga dia itu patut ke neraka. Tapi dia ni hafal Quran, dia boleh bagi syafaat untuk selamatkan ahli keluarga dia yang patutnya ke neraka dapat masuk syurga. Wallahu a'lam. Okey, hadis ni ada wallahu a'lam. Allah sebut dalam ayat kursi kan? Allah sebut dalam ayatul kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Ayat kursi. Apa terjemah dia? Tidak ada siapa dapat memberi syafaat tidak ada sesiapa yang dapat ataupun mampu boleh memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maknanya, ada orang boleh bagi syafaat pada orang lain ke akhirat. Tapi syafaat tersebut tetap bergantung dengan izin Allah. Siapa orang tu? Wallahu a'lam. Yang confirm dapat bagi syafaat, Nabi SAW. Itu confirm. Diyakini. Orang lain? Wallahu a'lam. Jadi, kita janganlah berharap. Kita janganlah berharap untuk kita jadi orang yang diberi syafaat ke akhirat. Kita kena usaha sungguh-sungguh agar kita dapat masuk syurga terus. Tak payah nak harap-harap syafaat orang. Kita nak masuk dengan amalan kita sendiri. Boleh? Bukanlah maksud saya kita tak payah harap syafaat Nabi. Tak. Selawatlah banyak-banyak. Mudah-mudahan selawat kita menyebabkan kita dapat syafaat Nabi. Tetapi, usaha kita sendiri lagi penting. Usaha kita sendiri lagi penting. Okey? Wallahu a'lam. Nantilah saya, kalau saya jumpa video tu balik, kalau saya jumpa hadis tu balik, saya akan share balik pada sahabat-sahabat kita. Boleh? Okey, baik. Seterusnya, masuk surah baru, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Ataupun kalau saya jumpa minggu depan, saya share hadis tu pada sahabat-sahabat, kita bincang balik minggu depan, insyaAllah. Saya pernah jumpa hadis tu dan saya pernah pernah bincang dalam kelas hari Khamis. Okey, tak apa. Surah Al-Insyiqaq. Apa terjemah Al-Insyiqaq? Terbelah. Terjemah Al-Insyiqaq terbelah. Surah ni adalah surah yang ke-84. Maksudnya daripada awal Al-Fatihah, Al-Baqarah. Surah ini adalah surah yang ke-84. Surah Al-Insyiqaq. Dari sudut penurunan, bila diturunkan, dari sudut susunan, surah yang ke-84. Dari sudut penurunan, bila diturunkan, surah ini adalah surah yang ke-83, diturunkan setelah surah Al-Infitar. Al-Infitar 2 surah sebelum ni. Okey. Surah ini adalah surah Makkiyah, surah diturunkan di Mekah. Okey, surah ini surah diturunkan di Mekah, mengandungi 25 ayat. Mengandungi 25 ayat dan surah ini mengandungi 109 patah perkataan. 109 patah perkataan. Ini surah Al-Insyiqaq. Okey, apa relate surah ni dengan surah sebelum? Relate 3 surah, saya relatekan terus 3 surah. Senang.
Dalam surah Al-Infitar, saya beritahulah, dalam surah Al-Infitar, Allah cerita tentang malaikat-malaikat yang tulis amalan-amalan kita di buku. Dalam surah Al-Infitar. Boleh? Manakala dalam surah Al-Mutaffifin yang kita baru habis tadi, Allah cerita di mana buku amal-amal kita disimpan. Orang baik kat mana tempat simpanan dia, orang tak baik kat mana tempat simpanan dia. Dalam surah Al-Infitar. Dalam surah Al-Insyiqaq, yang kita akan masuk ni, Allah cerita bagaimana keadaan buku-buku tu diberi pada owner masing-masing. Pemilik masing-masing. Orang baik, macam mana cara dia dapat buku dia? Orang tak baik, macam mana cara dia dapat buku dia? Boleh? Itu relate yang pertama. Yang kedua, ketiga-tiga surah. Ketiga-tiga tu maksudnya apa dia? At-Takwir. At-Takwir, surah Idza Syamsu Kuwirat, Al-Infitar, Idza Sama'un Fatarat, dan juga surah kita sekarang Al-Insyiqaq. Ketiga-tiga surah ini menggambarkan suasana hari kiamat. Ketiga-tiga surah ini, iaitu Idza Syamsu Kuwirat dalam muka surat kita 586, 587, Idza Sama'un Fatarat dan Al-Insyiqaq ni, ketiga-tiga surah ini menggambarkan suasana hari kiamat. Allah, bila berlaku kiamat, apa berlaku? Matahari hancur, langit terbelah, bumi, gunung gandang hancur. Itu relate yang kedua. Relate yang ketiga, dalam surah Al-Mutaffifin, penutupnya Allah dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perbuatan orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam di dunia. Perbuatan orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam di dunia. Dalam surah Al-Insyiqaq yang kita akan masuk hari ini, Allah nak beritahu dalam surah Al-Insyiqaq apa yang orang Islam, apa perbuatan ataupun kegembiraan orang Islam ke akhirat dan apa kesengsaraan yang bakal dihadapi oleh orang kafir di neraka. Contoh ni sekadar contoh orang kafir bila mereka ejek-ejek orang Islam, balik-balik jumpa family, puas hati dapat ejek orang Islam. Okey, tolong baca boleh? Siapa ya? Puan Izawani tolong baca balik. Baca balik ayat yang ke 30-31 surah Al-Mutaffifin kita tadi. 30-31 boleh Puan Izawani baca tu dulu. 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka lalu orang-orang kafir dengan mereka mengergitkan mata mereka. 1. Dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka kembali dalam keadaan gembira. Okey, 1. Poin ni muka surat sebelah. Nampak? Dalam surah Mutaffifin Allah kata orang kafir kat dunia dapat ejek orang Islam puas hati. Gembira dapat ejek orang Islam, dapat kata orang Islam sesat, dapat menggerditkan mata, wink each other untuk pilih orang Islam puas hati. Kat akhirat apa Allah kata? Dalam macam poin zaman ni ayat 10, 11, 12, 13. Ada poin zaman ni? Sekejap. Tadi 588. Surah kita sekarang 589. Ayat yang ke 10, 11, 12, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Kecelakaan besar juga pada hari itu bagi orang yang mendustakan, iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. Tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Macam lain je Puan, page 589. 59. Ayat 10, 11, 12, 13. Oh. Kenapa pelik ni? Okey, sorry. Dan sesiapa yang diberi buku catatan amalannya dari sebelah belakangnya, maka dia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, binasalah aku. Dan dia akan menderita dengan pembakaran api neraka yang marak menjulang. Sesungguhnya dia semasa di dunia dahulu bergembira dalam kalangan kaum keluarganya yang juga kufur ingkar. Terima kasih Puan Zamani. Kat dunia dulu gembira. Bersama ahli keluarga bergembira. Kenapa? Salah satu sebab gembira bersama ahli keluarga, gembira dapat ejek orang Islam,
dapat menghina orang Islam, dapat merendahkan orang Islam, gembira. So kat akhirat Allah mention, dulu kat dunia gembira dapat jadi orang Islam. Sekarang apa berlaku pada mereka kat akhirat? Sekarang apa berlaku pada mereka di akhirat? Okey, baik. Saya pernah share hadis sebelum ni, hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ainin, falyaqra idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat." Nabi kata, siapa yang nak memandang, melihat suasana, situasi hari kiamat seolah-olah depan mata. Nabi kata, siapa yang nak membayangkan, nak memandang, nak melihat suasana hari kiamat nanti seolah-olah depan mata. Nak bayangkanlah maka hendaklah dia baca 3 surah. Nabi kata 3 surah. Apa dia? Surah Idza Syamsu Kuwirat kita dah lalu. Idza Sama'un Fatarat pun kita dah lalu. Dan Nabi kata ni yang ketiga. Idza Sama'un Syaqqat. Surah Al-Insyiqaq kita sekarang. Okey, baik. Ni sekadar nak share je amalan-amalan orang-orang zaman dulu. Ni ustaz-ustaz pondok ajar ni ni ustaz-ustaz pondok ajar, bukan hadis Nabi ajar ni dipanggil tabarruk, ambil berkat dengan ayat Quran. Ketika mana isteri nak bersalin, Tok Bidan dah datang rumah, isteri dah bersalin dah ni, mungkin pintu untuk melahirkan anak tu dah terbuka 2 inci, 3 inci contohlah kan. Maka ayah-ayah bacalah surah Al-Insyiqaq banyak-banyak. Okey, ni ulama-ulama dulu ajar petua-petua untuk suami ni lah. Bila isteri dah masuk bilik untuk bersalin, ataupun zaman dulu Tok Bidan dah datang rumah, bayi dah nak keluar, maka suami-suami baca surah Al-Insyiqaq banyak-banyak. Apa signifikan dia? Apa kaitan dia? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini bukan hadis Nabi. Ini dipanggil tabarruk, ambil berkat dengan ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang orang tu tanya, "Ustaz, isteri saya dah masuk bilik bersalin, saya nak baca apa Ustaz?" Baca Yasin. Boleh dia baca Yasin. Jadi baca Yasin dapat pahala juga, baca surah pun dapat pahala juga, bacalah mana-mana surah dapat pahala. Cuma kita ulama-ulama pondok, ustaz-ustaz dulu, ulama-ulama zaman dulu, mereka sarankan suami-suami yang isterinya dah masuk bilik untuk bersalin baca surah Al-Insyiqaq. Okey, baik. Relate saya dah beritahu. Seterusnya kita nak bincang apa perkara yang kita akan bincang dalam surah Al-Insyiqaq. Apa perkara yang kita akan bincang dalam surah Al-Insyiqaq? Pertama, kita akan bincang suasana hari kiamat, apa berlaku pada langit dan bumi. Dalam surah-surah sebelum ni Allah detailkan lagi tau. Dalam surah At-Takwir, matahari, bintang, gunung, binatang ternak, air laut, apa lagi? Allah detailkan. Dalam surah sebelum ni pun sama juga, dalam surah Al-Fitar, langit, bintang-bintang, laut, kubur-kubur. Dalam surah sekarang Allah Ta'ala hanya ringkaskan kepada 2 perkara saja. Apa 2 perkara? Langit, bumi. Dah cukup. Kenapa Allah cerita langit bumi saja dalam surah ni? Sebab dalam 2 surah sebelum ni Allah dah perincikan lagi. Allah dah perincikan dengan detail apa berlaku kat langit, bulan-bulan, bintang, matahari, apa dah berlaku. Jadi sekarang langit saja. Dan bumi sebelum ni Allah dah cerita gunung-gunung apa berlaku, gunung ganang. Sekarang Allah Ta'ala ringkaskan, hanya cerita pasal tanah sahaja. Okay, itu yang pertama kita akan bincang. Yang kedua, kita akan bincang mengenai usaha-usaha manusia. Sama ada usaha manusia buat baik atau usaha manusia buat jahat. Kita akan menemui kesan usaha kita ke akhirat. Yang ketiga, kita akan bincang dalam surah ni berbagai-bagai cara manusia diberi buku catatan amal dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah bersumpah. Dalam surah ni Allah bersumpah dengan cahaya, dengan waktu malam, dengan bulan, yang Allah Ta'ala bersumpah dengan mereka. Allah nak beritahu bahawasanya orang-orang kafir ni, orang-orang kafir ni tetap tidak akan beriman walaupun orang-orang Islam berusaha berbagai cara untuk ajak mereka masuk Islam. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah nak beritahu pada orang Islam, Allah nak beritahu pada orang Islam, penutup surah ni, tidak ada cara lain untuk selamat daripada azab-azab Allah melainkan dengan beriman dan beramal soleh. Itulah penutup ayat 25. Illal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Dan dalam surah kita ni, kalau dalam kelas Jumaat malam ni,
inilah surah yang pertama kita yang kita jumpa ayat sajadah, iaitu ayat 21 surah Al-Insyiqaq. Jadi bila sampai ayat 21 nanti kita akan bincang hukum-hukum berkaitan dengan sujud sajadah. Sama ada dalam semayang, luar semayang, insya-Allah kita akan bincangkannya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Idza apabila as-sama langit. As-sama langit. Insyaqqat terbelah. Insyaqqat terbelah. Boleh? Ayat 1 teruskan lagi Wa dan azinat, dia patuh dan taat. Azinat, ia patuh dan taat. Ia ni maksudnya langit. Azinat, patuh dan taat. Li, kepada ataupun bagi. Rabbiha, Tuhannya. Rabbiha, Tuhannya. Wa dan huqqat, semestinya dia taat. Huqqat, semestinya dia taat. Dia tu maksudnya langit lah. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Nik terjemahkan boleh? Tu Puan Nik terjemahkan ayat 1 dan 2 surah Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila langit terbelah, ayat kedua, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Okey, baik. Terima kasih Puan. Sebelum kita cerita pasal langit berlaku akhirat nanti, sekarang kita cerita pasal langit, betapa hebatnya, kukuhnya langit. Pertama, Allah nak beritahu kukuhnya langit, hebatnya langit Allah buat tanpa tiang. Tak pernah dengar langit jatuh, langit runtuh, apa lagi, langit rosak. Kukuh lah. Satu binaan yang tak pernah kita tengok berlaku kat muka bumi ini, berlaku kerosakan, runtuh, rapuh, pecah, tak pernah berlaku. Tapi bila berlaku kiamat nanti, manusia akan sedar. Langit yang kuat macam ni pun boleh jatuh, boleh pecah, boleh terbelah, sedangkan seumur hidup kita, seumur hidup ayah kita, seumur hidup tok nenek moyang kita sampai atas-atas, tak pernah berlaku sekalipun, tak pernah berlaku sekalipun kebocoran, kemusnahan di langit. Tapi bila berlaku kiamat nanti, makhluk Allah yang kita nampak besar, langit tu pun hancur. Contoh. Okey, pertama tengok surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du. Tolong baca tu, surah Ar-Ra'du. Saya cari muka surat sekejap. Ayat 3. Allah nak cerita dalam surah tu langit tanpa tiang. Muka surat 249 Boleh tu 249 ayat 2. Tu satu. Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2 betul. Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Kemudian ia bersemayam di atas arash dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbir segala urusan. Ia menerangkan tanda-tanda kekuasaannya sesatu persatu supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu untuk menerima balasan. Okey, terima kasih tu. Terjemah tu betul. Cuma saya dengar perkataan langit sekali je tuan terjemah. Betul kan? Sekali je, satu langit. Betul kan? Kalau ikut terjemah tu satu langit. Betul tak tuan? Ya, langit saja. Menjadikan langit terangkat tinggi. Sepatutnya lafaznya samawati, langit-langit. Bukan satu je tuan, langit-langit. Orang lain punya terjemah macam mana? Orang lain punya terjemah satu langit ke banyak langit? Satu langit. Satu langit. Satu langit, Ustaz. Dia kata yang meninggikan langit. Tak kata langit-langit ke dua langit. Tak. Dia langit je. Saya tak kata terjemah tu salah, tapi kurang tepat lah. Sebab kalau ayat ni mengatakan satu langit sahaja, terjemahan dia seolah-olah langit kita dengan langit yang atas kita je yang tak ada tiang. Daripada langit pertama dan langit kedua ada tiang. Langit kedua, langit ketiga kena ada tiang. Supaya langit ketiga tak jatuh ke langit kedua. Daripada langit ketiga dan langit keempat kena ada tiang. Supaya langit keempat tak jatuh atas langit ketiga.
Sebab kalau Allah Ta'ala kata Allah meninggikan langit tanpa tiang. Satu langit je Allah tinggi tangan tanpa tiang. Iaitu langit yang kita nampak dekat dengan kita. Tu dia tak ada tiang. Sedangkan langit kedua menuju ke langit ketiga, langit ketiga menuju ke langit keempat pun tak ada tiang juga. Sebab tu saya rasa saya berani mengatakan terjemah tu kurang tepat. Tak adalah salah tapi kurang tepat. Dan dari sudut lafaz, Puan Nik belajar bahasa Arab Puan Nik kan? Puan Nik? Ya. As-samawat tu jamak. Yes, as-samawat tu jamak plural, takkan satu langit. Terjemah yang lagi sesuai, Allah yang meninggikan langit-langit. Semua langit-langit Allah, maksudnya langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tak ada satu tiang pun. Okey, tu terjemah yang lagi sesuai lah. Okey, mungkin tertinggal ke terlupa tulis perkataan langit-langit ke, boleh jadi juga kan. Kadang-kadang penterjemah tulis betul tapi tukang cetak, tukang tarik boleh jadi silap. Biasalah dalam mana-mana penulisan pun. Okey, pertama langit tu hebat, kukuh, tak ada tiang. Itu yang pertama. Yang kedua, sampailah sekarang kita tak pernah tengok, tak pernah jumpa ada rekahan. Ada apa lagi? Kat langit tak pernah tengok ada rekah ke, bocor ke. Tolong baca dia boleh? Puan Salmah Kasim tolong baca surah Qaf. Surah Qaf, saya cari dah. Allah kata apa dalam surah Qaf? Muka surat 518. 518 ayat yang ke-6. Puan Salma, ayat yang ke-6. 5:18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunkannya dan menghiasnya dan tidak langsung terdapat retakan. Terima kasih Puan Salma. Kat sini sebiji langit. Satu langit betul. Sebab as-sama saja. Bukan as-samawati. Okey, jadi Allah kata, mereka tak pandang ke langit yang aku buat tu. Kami membinanya. We constructed it tanpa tiang. Kukuh. Okey, dan kami hiasinya cantik dengan bintang-bintangnya malam-malam. Okey, dengan ada awan-awan yang bergeraknya. Dan tidak ada sebarang retak. Bukan pada bocor jatuh, retak pun tak ada. Leaking pun tak ada. Okey, nampak Bahkan Allah Ta'ala nak beritahu pada manusia bahawasanya ciptaan langit jauh lagi besar, lagi susah pada buat manusia. Tapi Allah boleh buat. Contoh, tolong baca dia, Puan Rasimah Kasim tolong baca boleh. Surah An-Nazi'at muka surat 584. 584. Ayat 27-28. Page 584 ayat 27-28. 584 27-28. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah penciptaan kamu itu lebih hebat daripada langit yang telah dibinanya kukuh? Dia telah meninggikan binaannya lalu disempurnakannya. Terima kasih Puan Rasimah. Allah kata, buat kamu lagi susah ke buat langit lagi susah? Itu cara Allah bertanya lah. Sedangkan bagi Allah semua benda senang. Tidak ada lafaz buat langit susah sikit pada buat orang. Buat orang senang sikit, buat langit susah sikit. Tak ada. Semua bagi Allah semua senang. Kun tu jadi. Tetapi bagi pandangan manusia, dengan sudut saiz langit, kukuhnya langit, hebat tingginya langit, banding dengan buat manusia mana lagi susah. Buat langit lagi susah. Tapi mudahnya Allah buat langit dalam keadaan langit tak pernah ada sebelum ni, Allah Ta'ala boleh buat jadi ada. Mudahnya. Itu maksud dia. Jadi kamu fikir, langit yang tak pernah ada sebelum ni senang aku boleh buat bagi jadi ada. Kamu dah mati, takkanlah susah aku nak buat hidup balik. Itu maksudnya. Tapi poin saya nak beritahu kat sini, Allah meninggikannya dan Allah menyempurnakan ciptaan langit. So apa kaitan dengan akhirat? Apa kaitan dengan kiamat? Langit yang kita tahu betapa kukuhnya dia, teguhnya dia, tak pernah rosak, tak pernah rompong, tak pernah leaking tu. Akhirat nanti langit akan jadi pecah. Langit akan jadi pecah. Kenapa langit jadi pecah? Kerana tiupan sangkakala, satu. Yang kedua, kerana turunnya malaikat berbondong-bondong. Malaikat turun berbondong-bondong. Tolong baca dia, Puan Hidayah, tolong baca boleh, Puan Nur Hidayah. Ada Puan Nur Hidayah? Okey, tak ada. Puan
Puan Maisarah telah baca, boleh Puan Maisarah? Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Kita cari muka surat je. Dalam surah Furqan tu Allah kata, lepas langit pecah, malaikat turun berbondong-bondong. Sorry, saya cari muka surat je. Surah Al-Furqan, muka surat 362, ayat yang ke-25. Ayat ke-25. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sebutkanlah perihal hari segala langit pecah belah disertakan dengan kumpulan awan yang berisi malaikat, dan pada hari yang tersebut diturunkan malaikat itu dengan cara berpasukan. Terima kasih Puan Maisarah. Berpasukan-pasukan tu maksudnya berbondong-bondong lah, turun ramai-ramai. Waktu langit pecah, Allah nak turunkan malaikat berbondong-bondong. Okey, ayat 1. Ayat 2, wa azinat li rabbiha wa huqqat. Langit tadi dia pecah, dia terbelah. Sebab apa? Allah perintahkan dia pecah, Allah perintahkan dia terbelah. Allah perintahkan dia pecah, Allah perintahkan dia terbelah. Sebagaimana kat dunia ni langit dan bumi sentiasa taat pada perintah Allah, macam itulah juga bila kiamat nanti Allah Ta'ala suruh pecah, dia pun pecah. Terbelah, dia pun terbelah. Dan beritanya apa? Langit yang besar tu boleh pecah, boleh hancur kerana apa? Ada kuasa lagi besar pada dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun langit itu besar pada kita, kukuh pada kita, kuat pada kita dari sudut penciptaannya, tetapi ia tetap patuh dan akur pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, takkan berlaku dia rosak sendiri. Takkan berlaku dia hancur sendiri. Semuanya berlaku kerana langit tersebut patuh dan akur pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat manfaat daripada langit, bumi, malam, siang. Tahu tak kenapa? Kerana Allah buat, Allah yang telah menundukkan makhluk-makhluk itu untuk kita. Kita nak tanyalah, Allah ciptakan kuda, unta, keldai, apa lagi? Baral untuk manusia tunggang. Gajah ini yang manusia tunggang. Kenapa manusia boleh menunggang binatang-binatang tersebut? Sebab Allah telah buat mereka tunduk pada perintah manusia. Allah telah menundukkan mereka untuk mereka memberi manfaat pada manusia. Binatang-binatang. Katakanlah Allah Ta'ala cipta binatang, kuda, baral, himar, apa lagi, gajah yang biasa orang naik kan. Allah ciptakan, tetapi Allah Ta'ala tidak buat binatang-binatang itu tunduk dan patuh akur pada manusia. Apa kita dapat? Tak ada orang nak beli kuda. Tak boleh naik. Orang beli kuda sebab boleh naik. Boleh berjalan, boleh nak laju, boleh nak perlahan. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Tapi saya beli kuda, contoh, saya beli kuda. Saya naik kuda tu tak nak berjalan. Pukul dia, sepak dia, sepak dia, terus tak jalan. Saya suruh ke kiri, dia ke kanan. Saya nak ke depan, dia ke belakang. Cukup seminggu sembelih lah buat goreng akikah, contohlah. Tak ada manfaat. Jadi semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan kepada kita memberi manfaat bila Allah tundukkan makhluk-makhluk tu pada kita. Sama lah juga langit, kalau Allah cipta, Allah biar. Allah cipta langit, Allah biar. Suka hati awak lah langit nak buat apa? Awak nak terbelah ke, awak nak pecah ke? Tak. Allah tundukkan langit tersebut untuk dengar perintah Allah, untuk akur pada perintah Allah. Dalam masa yang sama, langit tersebut memberi manfaat pada kita. Contoh, Allah kata apa dalam surah Luqman? Tengok muka surat 413. Belum baca 413. Apa ya? 400. Okey, Puan Izzawani telah baca 413 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kamu secara zahir dan batin? Namun begitu, ada antara manusia yang membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau petunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang memberi penerangan. Okey, baik. Terima kasih Puan Izzawani.
Terjemah dia memudahkan. Sebenarnya sakhara menundukkan. Tapi tak apalah. Bila Allah menundukkan makhluk-makhluk yang ada kat langit, yang ada kat bumi, mudah tak kita? Mudah. Bila Allah tundukkan makhluk-makhluk tu, mudah. Kita punya urusan seharian mudah, kita punya nak cari rezeki mudah. Sebab apa? Allah telah tundukkan makhluk-makhluk itu untuk memberi manfaat kepada manusia. Samalah juga, langit pun makhluk Allah. Allah Ta'ala telah tundukkan langit untuk mematuhi perintah Allah, untuk memberi manfaat pada manusia. Maknanya, langit dia tak boleh pecah ikut suka hati dia. Dia tak boleh nak terbelah ikut suka hati dia. Tak boleh. Langit hanya akan pecah, terbelah bila Allah perintahkan. Waktu ayat kita, wa azinat li rabbiha. Dia hanya patuh kepada perintah Tuhan dia. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kuasa-kuasa dunia ini bergabung, nak hancurkan langit sekarang juga. Contohlah kan. Nak hancurkan langit sekarang juga. Nescaya ia tidak akan berjaya. Kenapa? Langit hanya akan pecah, terbelah bila Allah Ta'ala nak dia terbelah. Itu maksud ayat. Langit yang besar macam tu, lagi besar pada gunung, lagi besar pada apa yang kita nampak atas muka bumi ni, pun boleh pecah, boleh terbelah. Kenapa? Masa Allah buat dia dulu, masa Allah buat langit dulu, langit itu pun telah datang kepada Allah, bumi pun telah datang kepada Allah dalam keadaan tunduk patuh. Manusia je ada hari dia tunduk, ada hari dia tak nak tunduk. Kita lah. Ada hari kita dengar apa Allah suruh kita buat, ada hari kita dengar tapi kita tak nak buat. Ada hari kita patuh, ada hari kita tak patuh. Itu manusia. Tapi makhluk-makhluk lain, semua sujud pada Allah, semua patuh dan akur pada perintah Allah. Tolong baca Puan Nik boleh, surah Fussilat. Muka surat 477. Ayat 11. 477 ayat 11. Awal-awal dulu masa Allah ciptakan langit bumi, tak apalah baca daripada ayat 9, 10, 11. Langit bumi telah pun datang kepada Allah sebagai orang-orang yang, sebagai makhluk yang taat. Sebagai makhluk yang taat. 9, 10, 11 ya Ustaz? Ya. Katakanlah, patutkah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Ayat ke-10. Dan dia menciptakan gunung ganang yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia memberkati dan dia menentukan makanan-makanan bagi penghuni dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi keperluan mereka yang memerlukannya. Ayat 11. Kemudian dia menuju ke langit yang masih berbentuk asap, lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan patuh. Terima kasih Puan Nik. Sampai kedua tu, langit dan bumi. Awal-awal masa Allah ciptakan, mereka tunduk dan patuh pada perintah Allah. Dan mereka sentiasa tunduk patuh pada perintah Allah sampai ke hari ini. Bila kiamat nanti, Allah kata terbelah, terbelah. Allah kata hancur, hancur. Itu maksud dia. Wa azinat, dia patuh pada perintah Tuhannya. Wa huqqat, semestinya dia telah pun patuh pada perintah Tuhan dia. Mana? Ni ayat 9, ayat 11 surah Fussilat ini. Okey, baik, kita buat sikit lagi boleh Ayat yang ketiga pula, wa dan iza, apabila al-ardu, bumi ataupun tanah, muddat diratakan. Muddat diratakan. Wa dan al-qat, ia mengeluarkan. Ia mengeluarkan boleh, memuntahkan boleh. Ma, apa yang fiha, di dalamnya, dalam bumi. Wa dan takhallat, ia menjadi kosong. Takhallat, ia menjadi kosong. Dalam bumi kosong. Sekarang, okey, tak apa, teruskan. Wa dan, ayat 5 ni sama macam ayat 2 tadi. Azinat, ia patuh. Ia tu tanah lah, tanah patuh. Li rabbiha, kepada Tuhannya, kepada Allah. Wa dan huqqat, semestinya ia patuh. Huqqat, semestinya ia patuh. Okey, tuan tolong terjemah tuan ayat 3, 4 dan 5 kita sekarang. Surah Al-Insyiqaq ni. Dan apabila bumi diratakan serta mengeluarkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong,
serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Okey, terima kasih. Maka dalam Cukup. saat ya Yang itu belum lagi tu. tak dia terus macam dia terus Imam Ustaz. Dia Terus? satu bahagian daripada 5. Okey. Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukan dalam bracket. Yes. Okey, terima kasih. Okey. Apa yang tuan baca tu tak ada dalam Quran. Apa yang tuan baca tu tidak ada dalam Quran. Tetapi dalam bracket. Dalam kandungan. Dia kerana apa? Biasanya, kan? Saya kata apa? Apabila waktunya telah datang. Apabila kita melihat orang-orang tersebut datang dalam keadaan marah. Saya berhenti. Dia akan tertanya-tanya lah kan? Apa berlaku? Apa berlaku? Orang nak tahu apa berlaku? Samalah juga. Apabila. So apa berlaku? Dalam bracket tu jawapan dia. Ada setengah keadaan. Bila datangkan apabila, kita kena datangkan jawapan dia. Ada setengah keadaan. Bila datangkan apabila, kena datangkan jawapan dia. Ada setengah keadaan. Bila kita datangkan apabila, ataupun kalau, tak perlu datangkan jawapan dia. Okey. Kita tak perlu datangkan jawapan dia. Contoh. Okey. Contoh. Saya bagi contoh. Seorang ayah. Anak dia malas belajar. Anak jiran dia rajin belajar. Sekarang dah ada syarikat besar. Ada syarikat besar. Dan ayah dia bawa anak dia yang malas belajar tadi. Yang dah berumur. Lalu ke syarikat anak kawan dia yang rajin belajar. Jadi dia tengok syarikat anak jiran dia. Dia tengok anak dia. Dia kata apa kat anak dia? Masa tu dua-dua dia dengan anak dia tengok syarikat kawan dia tu. A bawa anak dia yang malas belajar pergi ke satu syarikat milik anak Encik B yang rajin belajar. Jadi A cakap pada anak dia, sambil tengok syarikat milik anak Encik B, dia kata apa pada anak dia? Kalaulah awak dulu belajar rajin-rajin. Stop. Tu je ayat dia. Kalaulah dulu awak belajar rajin-rajin. Agak-agak anak dia faham tak, tuan-tuan dan puan-puan? Agak-agak anaknya faham tak maksud ayat dia? Tuan-tuan? Puan ni? Anak dia faham maksud ayah dia. Yes. Anak dia takkan tanya, ayah, apa jawapan kalau tu? Apa jawapan pada kalau tu? Kalau. Saya nak jawapan pada kalau. Maka dia kata memang patut pun tak percaya. Ni pun tak nak faham. Contoh lagi. Seorang isteri tu, contohlah ni seorang isteri tu, dia selalu kena dera dengan suami dia. Contoh. Kita tahulah dia ni memang seumur kena dera dengan suami dia. Satu hari, ketika mana orang sembang-sembang dengan dia pasal suami dia yang jahat tadi, maka isteri dia pun kata apa? Kalaulah dulu aku tak kahwin dengan dia. Stop. Jadi audien ataupun kawan-kawan dia yang ada dalam majlis tu faham tak makna dia? Faham? Takkan tanya lagi, apa dia, apa berlaku kalau tak kahwin dengan dia? Contoh. Jadi samalah juga untuk orang-orang Arab yang Quran turun pada zaman mereka, mereka dah banyak kali dengar Nabi dengan sahabat-sahabat cerita pasal kiamat. Lalu Allah turunkan ayat macam ni, apabila langit terbelah, apabila bumi dihamparkan. Lepas tu, tak ada jawapan. Maka jawapan dia apa dia? Masa tu, manusia barulah tahu apa balasan dia akan dapat ke akhirat. Untung aku buat macam ni kat dunia dulu. Walaupun sikit, malah besar ke akhirat. Rugi aku tak buat ni kat dunia dulu. Aku ada masa, aku ada kelapangan, aku ada kekuatan tapi aku tak buat. Rugi aku kat akhirat nanti. Jadi dalam bracket tu, dalam bracket yang Tuan terjemahkan untuk kita tadi tu, adalah jawapan kepada apabila ataupun kalau tadilah. Okey, baik. Terima kasih. Ayat kita sekarang, Allah cerita bumi pula. Langit Allah sebut terbelah. Bila sebut terbelah, hancurlah kan? Bumi macam mana bumi? Rata. Bumi hancur ke tak hancur? Rasa dah bincang dulu sebelum ni. Tapi tak apalah. Allah sebut dalam ayat ni seolah-olah bumi tu tak dihancurkan. Bumi tu hanya diratakan. Langit memang terbelah. Bahkan langit ketika berlaku kiamat nanti, langit tu Allah gulung macam gulung buku. Langit. Bumi? Bumi macam tak hancur je. Adakah bumi ni bila berlaku kiamat nanti, bumi ni tak dihancurkan? Langit dia dihancurkan, bumi tak dihancurkan.
Bumi ni Allah Ta'ala hanya ratakan. Adakah bumi tak dihancurkan? Bumi ini tetap dihancurkan dan bumi ini diganti dengan tanah yang baru, dengan lantai yang baru, dengan permukaan yang baru. Nampak? Kalau ikut literal ayat, langit terbelah. Okey, langit habis. Fine. Bumi, Allah ratakan. Jadi bila sebut bumi Allah ratakan, adakah bermakna bumi kita ni masih tanah yang sama, cuma Allah Ta'ala hancurkan gunung-gunung, Allah Ta'ala hancurkan bukit-bukit, ataupun busut. Kita tahu kan, busut. Jadi rata, padang jarak padang terukur. Bumi masih bumi yang sama. Tak. Bumi pun Allah Ta'ala hancurkan, Allah ganti bumi yang baru. Bumi yang baru inilah yang Allah Ta'ala ratakan. Dalil dia, tolong baca dia. Puan Salma Kasih telah baca surah Ibrahim. Jadi pada masyarakat mana pada masyarakat? Pada masyarakat mana kat bumi kita jugalah pada masyarakat. Cuma tempat yang sama, tapi tanahnya tanah baru. Muka surat 261 boleh. Ayat 84. 261-84. Bismillahirrahmanirrahim. 261 kan? Ya, page 261 ayat 84. Surah Ibrahim. Ada ayat 84 Ustaz, 261. 84 pula dah sama Azim. Sorry, 48. Maafkan saya. Saya. Pada hari ketika bumi digantikan dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Okey, terima kasih Puan Salma. Pada hari digantikan dengan bumi yang lain. Maksudnya tanah ni dia tak ada. Berlaku kiamat nanti tanah baru. Cuma tanah baru tu rata serata-ratanya. Tengok surah Taha. Tolong baca Puan Rosimah Kasim boleh. Surah Taha. Orang tanya Nabi, kalau berlaku kiamat nanti gunung-gunung macam mana? Gunung-gunung. Gunung kan hebat. Tengok muka surat 319. Ayat 105, 106, 107. 105, 106, 107. Boleh? Sorry, ambil masa lebih sikit. 105. Ya, sampai 107. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung ganang, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung ganang itu rata sama sekali sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Maksudnya semua sama tinggi sahaja pada hari kiamat. Setiap orang dapat melihat sejauh mata memandang suasana hari kiamat. Okey, kita berhenti sini dulu ya. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Kita doakan sahabat kita yang tak sihat. Kita doakan Allah bagi kesembuhan. Antaranya Tuan Haji Ishak Kasim, adik-beradik kepada Puan Salmah dan juga Puan Rasimah. Kita doakan Allah bagi kesembuhan pada Tuan Haji Ishak Kasim dan juga pada sahabat-sahabat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma shfina wa shfi mardal muslimin. Allahumma shfihi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rzuqna warzuq lahu as-sihhata was-salama wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Mohon maaf salah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama semua sahabat.